Kita mula, Syeda. Boleh? Saya buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamimil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan Ustaz. Hari itu kita baca sikit kata pengarang. Baik. Sekejap. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Setakat ini suara saya clear ke? Kak Liza, Kak Syedah? Clear Ustaz? Okey, baik. Okey, masih Kak Raya. Baik, kita sudah tamat kata penerbit yang juga saya yakin, saya pun tak sempat tanya lagi Dr. Umar. Saya yakin sama ada dia ataupun Ustaz Luqman yang tulis ya. Sebab zaman ni zaman kegemilangan mereka lah di Telaga Biru tu. Dan hari ini kita akan masuk ataupun kita akan mula baca bersama-sama sebagaimana biasa. Saya tukang baca, yang lain tukang dengar lah. Iaitu kata pengarang. Kata pengarang ni agak teknikal, boleh dikatakan agak mendalam juga, tapi sebahagiannya sudah dibahaskan oleh Ustaz Zulkhairi sepanjang pengajian beliau dalam topik memahami ilmu hadis dengan puan-puan semua, dengan ibu-ibu sekalian. Dan pun begitu, Dr. Umar dah cuba nak ringkaskan atau memudahkanlah. Dia nyatakan di sini 10 kaedah asas. 10 kaedah ataupun bahasa Arab kita panggil qawaid. Qawaid dalam bahasa Arab bermaksud kaedah lah. Iaitu kaedah apa dia lagi? Method. Method pun dia juga. Pendekatan pun dia juga. Dan seumpamanya ya. Jadi fiqh hadis, fiqh bermakna al-fahmu, iaitu memahami. Fiqh ni istilah khusus. Dan fiqh ni dia bukan istilah yang berkaitan hanya hukum hakam syariat yang bersabit dengan halal haram apa semua. Segala benda yang bersabit dengan maksudnya berkaitan dengan Quran dan Sunnah di dalam fiqh. Fiqh ni adalah masuk kata memahami dengan secara khusus ataupun mendalam ya. Dan dia ada lagi lah, ada daqiq lagi dalam lagi. Alim, faqih, sangatlah orang yang sangat lagi menguasai. Tapi dalam konteks budaya kita ataupun budaya ilmu Islam, bila sebut faqih, orang yang mahir tentang halal haram lah. Orang yang mahir tentang hukum hakam satu benda. Sedangkan hukum hakam dalam ibadah sedikit berbeza dalam hukum hakam dalam akidah. Ala kulli hal, bila sebut kata fiqh, maksudnya kaedah memahami. Maka disebutkan fiqhul hadis, kaedah memahami hadis lah. Ataupun kefahaman-kefahaman yang mendalam tentang hadis itu sendiri. Jadi 10 kaedah asas menilai dan memahami hadis. Di sini satu rumusan oleh pakar lah, antara pakar yang kita ada zaman ni, iaitu Syekhuna wa muallimuna iaitu Dr. Umar Muhammad Nur hafizahullah taala,
yang walaupun saya tak mengaji secara khusus dengan beliau sama ada di peringkat diploma, degree, master, PhD, tapi sebenarnya terlalu banyaklah sumbangan penulisan-penulisan dan kelas secara tak rasmi, iaitu antaranya daurah hadis 40, daurah kitab-kitab yang beliau terjemahkan. Kita banyak ambil istifadah ataupun ilmu daripada apa yang beliau usahakan. Jadi nak kira sanad tu bolehlah kot secara tak rasmi kita kata antara guru yang kita ambil ilmu sanad melalui berkitab, buku dia ni, fiqh hadis ni, antaranya Dr. Umar Muhammad. Walaupun dia tak mengaku lah kita ada murid dia ya. Tapi tak apalah. Kita dalam hati kita kata guru saya tu begitulah kurang ya. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, bagi yang ada kitab boleh tengok kitab ataupun buku. Tahniah saya ucapkan kerana memilih buku ini sebagai bahan bacaan anda. Jadi kalau baca begitu, kalau orang tu kata, oh ni pengarang ni ulama-ulama Melayu zaman silam ke? Tak akanlah bahasa dia begitu. Bahasanya sangat moden ini ya. Tahniah saya ucapkan kerana memilih buku ini sebagai bahan bacaan anda, katanya. Sebagaimana ucapan Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala, tokoh hadis antara yang terawal ya, 100 Hijrah, tokoh tabi'ut tabi'in, silap saya ni dia punya maqam. Antara yang terawal yang disuruh untuk menghimpunkan hadis oleh khalifah pada zaman dia, Umar Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ataupun boleh cek balik fakta tersebut. Saya ingat saya dalam buku Syarah Hadis 40 Mustafa Abdul Rahman tu, kalau siapa ada ya, terbitan Pustaka Fajar Bakti ke, Fajar Ilmu tu. Ada dalam mukaddimah ni disebutkan tentang perkara ini. Baik. Tidak semua orang menyukai ilmu hadis. Hanya tokoh-tokoh yang benar-benar lelaki, yakni zukurur rijal. Masuk lelaki di sini bukanlah lelaki. Maksudnya yang tahan lasak lah, yang benar-benar minat satu benda yang mencabar. Sebab ilmu hadis ni memang ilmu yang terpencil, tidak disukai. Antara ulama yang agak tidak digemari, boleh kata ulama-ulama aliran hadis lah. Kalau sebut kata ulama aliran fiqh, insya-Allah ramai yang agak selesa, ataupun ulama bidang Quran, apatah lagi bidang tarannum, ataupun ulama bidang ni tak banyak dia punya quote and quote cari pasal. Tapi bila sebut kata ulama bidang hadis, sudah nak cari gaduh dengan siapa lagi. Dia ada satu stigma, dan itu bukan benda baru ya. Itu benda yang memang sepanjang zaman. Baik. Katanya lagi hanya tokoh-tokoh yang benar-benar lelaki, dan tidak lelaki saja ulama hadis ya. Ada seorang sarjana dari kelahiran India, tapi sekarang sedang establish college di UK, Muslim Cambridge College, tak silap saya, dia punya college dia buat diploma online apa semualah. Allah, nama apa dia? Dr. Akram An-Nadwi. Boleh check nanti. Dia offer pelbagai lah, diploma lah, apalah, secara online semua. Saya berminat nak ambil, tapi agak mahal yuran dia tu. Yang keduanya, saya tak faham English dia. English dia terlalu pekat slang dia. Dia laju dah pekat slang Indian tongue dia tu. Jadi kita ada isu sikit nak faham tu Dia telah tulis ataupun terjemahkan, dia himpunkan semua perawi-perawi hadis yang daripada kalangan wanita. Tajuknya apa? Al-Muhaddithat. Kalau Al-Muhaddith, yakni lelaki muzakkar ya. Tapi dia himpun kitab berjilid-jilid, dia terjemahkan mukaddimahnya sikit. Satu kitab yang bertajuk Al-Muhaddithat. Dia himpun semua perawi-perawi wanita yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim. Jadi jangan pandang rendah pada wanita, bahawa wanita pun ramai sebenarnya untuk guru bidang hadis, tapi tidak diwara-warakan. Ingatkan lelaki saja tidak. Bahkan Imam Bukhari pun ada guru yang dia ambil hadis daripada kalangan ulama wanita sebenarnya. Jangan main. Itu yang agak kita tak beri perhatian. Selain daripada ramai lagi sahabat wanita kita kenal, sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi lah para ulama wanita. Dan mufti wanita pertama dalam Islam siapa, Kak Lina?
Sayyidatina Aisyah Nah, radhiyallahu anha. sahih. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, mufti wanita pertama dalam Islam. Bahkan para sahabat pun bila Aisyah kritik kefahaman hadis, kefahaman hukum yang mereka putuskan, maka biasanya lah para sahabat akan akur, walaupun sahabat tu kibar sahabat. Adalah pandangan kalau Ustaz Zul dia kata barangkali para sahabat menghormati, kan itu mak kita ummuna ummul mukminin, walaupun tak berapa tepat tapi sebab dia tu mak jadi hormatlah. Tapi pada saya para sahabat ni tidak begitu ya. Para sahabat ni antara hormat dengan kebenaran, biasanya para sahabat akan stick pada kebenaran. Apatah lagi zaman dia tu Sayyidina Umar tu ada lagi, Sayyidina Abu Bakar tu ada lagi, pastilah kalau ada benda, maksudnya kalaulah Aisyah sendiri tegur tu salah, pastilah sahabat lain pun akan betulkan balik. Itu secara dia punya faktanya. Baik. Jadi katanya lagi di sini, kebanyakan orang awam termasuk setengah pelajar dan ilmuwan agama. Ya, sahih. Hari ini kita tengok depan mata ya. Tak payah tu cerita banyak lah, memang depan mata banyak. Tidak menyukai ilmu ini kerana terlalu halus dan sukar. Setiap dakwaan mesti disokong dengan fakta dan bukti. Ya, andaian dan spekulasi tidak ada tempat dalam ilmu ini. Bayangkan, mukaddimah pun dia bagi dah satu the bold statement yang kita rasa sangat solid lah. Oh, ni ilmu hadis. Tak boleh main-main ni. Ya, tak boleh main-main lah. Begitu. Baik, dalam buku ini, sebab tu ya, tuan-tuan pergilah belajar dengan mana-mana ustaz yang memang ambil aliran hadis. Kita akan rasa lain sikit lah cara mereka mengolah dan mengulas isu-isu. Biasanya mereka akan tegas. Tegas tu dah nanti kata apa dia, maksudnya tak boleh lah. Ya ke macam tu? Dia pasti ada sumber ni, benda ni. Ada ke? Kalau ada, moleknya yang tak cari dulu. Kalau betul ada, datangkan. Kalau tak ada, jangan sebut dulu. Biasanya dia akan sikapnya begitu. Jadi itu sangat berhati-hatilah. Jadi bila begitu, kalaulah semua orang berminda ataupun berfikrah begitu, ada sikap yang begitu, yakni tidak mudah percaya, dan at the first place letak dulu untuk kita inquiry dulu benda itu ya. Daripada mana sumbernya? Min aina laka hadha ya syekh? Daripada mana kamu ambil perkara ni? Mana kamu cedok ni manusia daripada cahaya ni? Admin lah apalah, pening kepala lah kita. Waliyadzubillah min dzalik. Dalam buku ini anda akan didedahkan dengan satu hakikat yang hanya disedari oleh pengkaji ilmu hadis. Maka kita akan menghadapi satu proses yang jarang-jaranglah orang di luar sana akan ikuti, yaitu menilai status hadis yang memahami kandungannya menuntut ketelitian yang tinggi. Selain ketelitian, seorang pengkaji hadis ataupun pengkaji harus memiliki as-sabr, yaitu kesabaran. Kesabaran. Perbincangan ilmu ini tidak semudah hadis ini sahih, maka justru hukumnya sunnah. Ini yang kita secara tak langsung sebenarnya Dr. Umar nak tegur. Bila mana 10 tahun, 20 tahun mutakhir ini mula datang gerombolan masuk semangat nak belajar hadis, maka kita dapati ramailah nak belajar hadis, alhamdulillah. Tapi mula ada satu isu baru, iaitu ada orang take it for granted, iaitu asalkan hadis itu sahih, maka hukumnya sunnah. Dia tidak semudah itu sifir dia ya. Ataupun hadis itu tak sahih, maka amalan tak boleh amal langsung, kena tolak semua. Dia tak semudah dan seringkali itu. Dia ada hadis yang sahih tapi haram untuk kita amalkan. Dan ada hadis yang tak sahih, dhaif, walaupun tidak palsu ya, tapi dhaif, tapi fiqh dia punya amalan itu boleh diamalkan. Pelbagai variable, kalau bahasa saintifik ya, bahasa kajian akademiknya, very much variable. Sangat-sangat pelbagai dia punya kita kata variable lah. Apa variable Kak Lina? Variable ni apa dia? Boleh ubah yakni, betul.
orang boleh ubahnya. Dia ada pelbagai. Jadi formulanya tidak satu. Satu campur satu tak jadi dua. Kadang-kadang dia baik, seterusnya, hadis ini palsu justru hukumnya haram. Sebab bila sebut hukum tu dia satu proses fiqh atau fiqh dan usul fiqh ya hukumnya. Tapi hadis tu hukum hadis tu satu hal. Untuk nak tahu hadis sahih tak sahih, kena rujuk pakar hadis. Tapi nak tahu hukum daripada hadis itu nak dapat tidak, kita memerlukan kepakaran ulama-ulama fiqh dan usulul fiqh. Walaupun ulama hadis itu kadang-kadang pakar juga dalam bidang fiqh, pun masih lagi bila nak istimbat hukum dipanggil proses hukum, dan biasanya guna kaedah didaktif, bukan induktif. Dia didaktif. Dalil, data, diproses, maka keluar kesimpulan. Itu didaktif. Sebenarnya siapa yang melalui proses pengajian akademik, dia boleh relate benda tu. Untuk para ulama ni keluar hukum sesuai ilmu, sangat-sangatlah saintifik. Bukannya ikut dan dia mimpi apa semua, tidak. Baik, seterusnya, anda akan melihat bahawa terkadang sebuah hadis yang menyebutkan sesuatu hukum dinilai lemah. Namun, hukum perbuatan yang berkenaan sunat. Hadis tu lemah, daif. Tapi amalan yang disebut tu, hukumnya boleh jadi sunat. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada hadis lain dah duk cerita benda yang sama. Cuma hadis yang duk ada tu lemah. Ini biasa juga berlaku dalam kitab-kitab Jawi Melayu. Memang hadis tu lemah. Sebab syekh yang tulis kitab tu, dia nukil riwayat yang lemah. Tapi hadis dengan maksud yang sama, duk ada yang sahih tu. Dan inilah yang Dr. Basit buat dalam buku dia, iaitu Muniatul Musalli, terbitan Telaga Biru, dan juga Penawar Bagi Hati, terbitan PTS. Dia tukar. Dia tukar sikit. Baik, ada orang kata lain ustaz sangkut-sangkut sikit. Tapi okey Kak Lina ni. Sorry, mungkin malam ni nampak bar dia pun 2, 3 je dia. Naik dah pula. Ada gangguan ni malam ni. Baik, seterusnya, ataupun sebaliknya, hadis yang berkenaan sahih, namun hukum yang terkandung di dalamnya tidak boleh diamalkan. Ada juga gitu. Contoh yang paling popular apa dia? Hadis yang menyatakan Rasulullah kahwin lebih daripada 4 orang. Itulah. Riwayat tersebut, of course, kita dapat tahu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Para sahabat yang riwayat apa semua. Walaupun ada khilaf sikit, jumlah sebenar berapa, 12, apa semua tu. 9 isteri dan ummu walad, ataupun dia panggil macam jariah, iaitu macam Maryah al-Qibtiyah apa semua tu, dia tidak berstatus isteri tapi lebih pada jariah gitu ya, ummul walad. Dan kemudian bila beranak dia panggil ummul walad. Akan tetapi yang boleh ke orang lain ikut tak boleh, sebab Quran kata fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Itu jelas, itu hukum untuk umat. Dan perkara itu termasuk khasais, pengkhususan untuk Rasulullah SAW. Dan kita kena maklum juga, setiap isteri yang Rasulullah kahwini selepas Khadijah, Rasulullah bermonogami selama mana dengan Khadijah, paling lama lah, dan kemudian berpoligami setelah Khadijah wafat. Dan semua isteri yang Rasulullah kahwini itu atas asbab perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan anak dara hanya 2 orang, iaitu Aisyah radhiyallahu anha dan juga siapa dia, Maryah al-Qibtiyah daripada Mesir, hadiah Muqawqis daripada Mesir. Hadiah persahabatan itu. Dan kita kena tahu juga antara hikmah, walaupun ada khilaf dan perbincangan panjang tentang Ummu Aisyah radhiyallahu anha bila kahwin dengan Rasulullah SAW, kita tak bincanglah yang tu ya, panjang dan teknikal dan sangat mendalam. Tetapi yang menariknya hikmah kenapa Aisyah dikahwinkan dengan umur relatif muda, kita tak sebut anak gadis sunti ataupun kanak-kanak, sebab istilah kanak-kanak itu takrif semasa. Bila sebut zaman tu dia panggil anak gadis sunti. Jadi dia ada budaya ya. Tapi nak katanya antara hikmahnya adalah bila Rasulullah wafat dalam keadaan Aisyah masih muda, belasan tahun apa semua tu, Aisyah kemudian telah menjadi narasumber bagi ilmu khazanah ilmu, khususnya hadis-hadis dan fiqh-fiqh
kewanitaan. Bayangkan kalau Aisyah tak ada, ataupun Aisyah umurnya sudah lanjut, sebagaimana isteri-isteri yang lain yang Rasulullah kahwini dengan umur yang sudah lanjut. Yang kemudian tak lama lepas Rasulullah wafat, mereka pun wafat bersama. Jadi Aisyah ni hidup lama, selepas dia pencet daripada politik, selepas isu Perang Jamal, maka Aisyah fokus jadi guru, melahirkan ramai ulama-ulama kemudiannya. Jadi bayangkan kalau Aisyah tak ada, hadis-hadis ahad yang Aisyah riwayat bersama Rasulullah. Bagaimana dengan hadis-hadis yang hanya Aisyah tahu berkaitan dengan fiqh wanita, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan ini. Bayangkan. Nah, jadi hikmahnya kata para ulama yang meninggal kami belajar dan telah dulu ya. Saya duk ingat gitulah. Yang guru-guru kami cerita adalah antara hikmahnya itulah. Akhirnya Aisyah ni duk riwayat hadis, membetulkan kefahaman hadis para sahabat apa semua, walaupun kemudian terlibat dengan politik apa semua, tapi kemudiannya dia telah dipencet berehat ataupun tidak bercimpung dalam politik, tapi maka pencen lah kita kata ya. Muawiyah ibni Abi Sufyan telah memberi emau yang khas pada Aisyah dan keluarga Ahlul Bait untuk menjadi mercu tanda ataupun untuk sumbangan mereka dan seumpamanya. Sebab Ahlul Bait tak boleh terima apa? Tak boleh terima zakat. Tapi boleh terima hadiah. Allowance bulanan ada, ambil daripada Baitul Mal dan seumpamanya. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Justru para pengkaji, kata guru kami yang mulia ini, hadis tidak boleh terburu-buru. Justru pengkaji hadis tidak boleh terburu-buru merumuskan sesuatu kesimpulan sebelum menyemak pelbagai aspek yang berkaitan. Anda juga akan melihat kepelbagaian pendapat dalam diskusi. Sebuah hadis yang disahihkan oleh seorang tokoh terkadang dilemahkan oleh tokoh yang lain. Mula peninglah tu. Slow-slow ya. Sikit lagi, tak apa. Slow-slow. Sebab kita akan jumpa nanti, tokoh ni kata sahih. Tokoh ni kata tak sahih. Masalahnya pula, yang kedua-dua yang bertentangan ini, dua-dua tokoh hadis. Kalau kata bertembung antara tokoh hadis dengan faqih ataupun ahli fiqh, of course dalam bab menentukan status hadis kita akan rujuk tokoh hadis. Mudah. Ataupun apatah lagi kalau bertempur tokoh hadis dengan tokoh sufi. Tok sufi, pastilah tokoh hadis lebih aula. Masalah sekarang, sama-sama tokoh hadis. Lagi rawi. Maka sebenarnya ada cara. Tokoh hadis ni pula sama-sama nama besar. Hidup pula satu zaman. Lagi susah. Kalau zaman berbeza, biasanya akan dilihat pada ulama yang lebih awal. Ini aliran mazhab Dr. Umar. Pada Dr. Umar, ulama yang lagi dekat dengan Nabi, itulah yang lebih memahami hadis Nabi. Itu kaedah dia pakai. Dia panggil ihya mutaqaddimin. Tapi ada juga aliran yang berpegang pada ulama-ulama mutaakhir ini, disebabkan mereka banyak sumber, maka kadang-kadang pandangan mereka lebih lagi kita kata lebih lagi bernilai sebab datanya lebih banyak. Dia ambil data lebih banyak untuk dia analisis. Jadi payah jugalah tuan-tuan ya. Ingatkan buka-buka kitab sahih selalu, dhaif selalu, palsu selalu. Tidak semudah itu ya. Itu belum lagi pergi kepada istinbat, nak keluar hukum halal, haram, makruh, harus. Sebab tu tak mudah. Duduk depan mengajar di masjid tu orang tanya, Ustazah apa hukum sekian-sekian? Hukum ni harus. Jangan. Itu tidak semudah itu. Disebutkan mereka yang dalam bidang fiqh, usul fiqh ni adalah orang yang mewakili Allah dan Rasul zaman ni. Orang yang duk bagi hukum fatwa ni, orang yang bercakap seolah-olah dia mewakili Allah dan Rasul. Jadi bayangkan kalau dia sebut tu salah. Dia sebut tu salah, tuan-tuan. Dan orang duk pegang dan amal 20 tahun. La ilaha illallah. Macam mana tu? Sebab itulah paling tidak kita zaman ini, saya lah. Kita kata nasib baiklah zaman saya bersamahah. Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, hafizahullah. Dia telah tinggalkan khazanah yang cukup luar biasa. Selama 6 tahun dia menjadi mufti,
dia tinggalkan kepada orang jahil macam kita ni satu rujukan sepantas menekan di Google sahaja. Alhamdulillah. Apa ada masalah? Boleh jadi ustazah belakang lah ini sebenarnya. Nah, dalam grup keluarga tu tanya, siapa ada masalah agama hari ni? Kata, ni apa hukum sekian-sekian? Hukum apa dia? Contoh saya suka bagi apa nama contohnya hukum kencing berdiri ya, sebab dia ada pandangan yang menarik di situ. Ada hadis kata tak mungkin Rasulullah kencing berdiri, ada hadis kata sahabat bila ziarah musafir dengan Rasulullah tiba-tiba tengok Rasulullah kencing berdiri. Jadi macam ada berlaku kita kata pertembungan ya. Tapi apa yang berlaku adalah kita pun tulis hukum sekian-sekian, mufti wilayah keluar selalu. Kita berkata hukum sekian-sekian, sekian. Lepas tu kita pula nak add sikit, kita tak tunjuk sumber daripada mana. Itu salah ya. Nyatakanlah sumber. Nah, ambil ni link, baca sendiri, jangan malah. Gitu. Baca sikit. Malah sangat baca, buka tu scroll bawah lalu. Kesimpulannya. Itu tahap gaban tu, dia punya malah tu. Terus scroll kesimpulannya. Bolehlah daripada at least kita rujuk website mufti wilayah. Paling tidak untuk zaman kita. Paling tidak ya. Valid insya-Allah, valid insya-Allah. Walaupun adalah 2-3 perkara yang kita mungkin berbeza, tapi majoriti yang ada dalam tu selesai banyak dah masalah harian kita. Baik, terus kita pergi lagi. Anda juga akan melihat kepelbagaian pendapat dalam diskusi. Sebuah hadis yang disahihkan oleh seorang tokoh terkadang dilemahkan oleh tokoh yang lain. Juga hadis yang dilemahkan oleh seorang tokoh terkadang dinilai sahih oleh tokoh yang lain. Perselisihan tersebut bukan hanya berlaku antara tokoh hadis yang hidup dalam generasi yang sama, saya sebut dah tadi, namun turut berlaku antara tokoh yang dipisahkan oleh zaman dan generasi yang berbeza. Tokoh zaman kita ni kritik tu, tokoh 500-600 tahun dulu pun ada. Lepas tu dia kata salah ni, gini-gini, bukan salah lah, dia guna istilah yang pada pandangan aku telah terkhilaf syekh sekian-sekian. Yang lebih tepat gini-gini. Tapi bagi orang yang sokong syekh tu pula kata, sedaplah awak kritik, syekh tu mati lama dah tak boleh nak jawab. Jadi itulah yang ditinggalkan adalah metodologi, cara berfikir. Maka bagi orang yang nak backup syekh tu pula, dia akan backup dengan sebenarnya cara syekh ni tengok sekian-sekian. Sebab tu kita akan tengok nanti ya. Jujurnya saya share lah, sebab kelas kita ni kelas khusus. Saya satu tingkat bila kita seronok belajar hadis dulu, kita jadi macam terlalu longgar lah dalam berpegang pada maksudnya bukanlah jadi tidak ada mazhab. Satu tingkat memang kita diuji dengan rasa sedikit seronok untuk lebih lewah ya, untuk lebih tidak terikat dengan mana-mana. Dan bahayanya dia akan pergi kepada satu gejala dia panggil apa nama? Dia panggil tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas ni macam tebuk-tebuk lah. Takbir ikut Syafi'i, qiyam ikut Maliki. Nah, kemudian tak baca Fatihah ikut Hambali. Bila baca Fatihah pula tak baca apa nama? Amin lahan, amin kuat ikut Syafi'i balik. Jadi campur aduk. Maka sebagai orang awam macam kita, sebab tu saya kata kita kena jelas ya, kita bukan tak nak bermazhab, tapi kita tak nak ta'assub secara khusus dengan satu mazhab. Tetapi untuk landasan kita orang awam, kita kena ada asas belajar satu mazhab sebagai landasan. Landasan. Cuma dalam itu, bila kita mengaji luas sikit ni, contoh dalam bab kunut lah. Satu masa saya memang ternyata Imam Syafi'i minoriti dalam bab sunat membaca kunut subuh, sunat muakkadah ya. Sunat muakkad itu. Maka saya memilih kepada banyak keadaan. Hari ni pun ada kadang-kadang tertentu memang kita tak baca dah kunut tu. Tapi
apa nama yang kita nak praktis satu hal, sebab benda sunat ni dia akan remain sunat lah, tak ada isu pun nak tinggal ke ataupun nak buat ke. Cuma bila kita pegang asas kita mazhab Syafi'i, of course kita kena paling tidak melaziminya lah. Cuma isunya sekarang adalah ketika mana kita melihat cara Imam Syafi'i berpegang. Kenapa? Bagaimana kaedah Imam Syafi'i akhirnya berpegang bahawa baca kunut tu sunat muakkadah. Sehinggalah saya baca buku ni lah, tuan-tuan ya. Baca buku ni dan terlibat dengan diskusi dengan Dr. Umar beberapa kali lah. Akhirnya kita tengok, wow, kita nak kata cara Imam Syafi'i tengok hadis tu yang sehingga dia istibatkan bahawa baca kunut subuh sebagai sunat tu, kita nak kata tak kuat, tuan-tuan. Secara peribadi saya tak berani nak katalah tak kuat. Tapi tanpa menafikan ulama-ulama lain pun kuat juga. Jadi macam, semua kuat ni, macam mana ni? Jadi kita pun balik pada orang awam macam kita ni, kita taklid, kita terpaksa ikut ulama. Jadi siapa kata orang mengaji hadis tak ikut ulama, tak ikut mazhab ni, memang dia tak kena bagai lah. Maksudnya memang dia maksudnya dia tidak melalui paling tidaklah apa yang kita lalui ni. Kita tidak mahu bermazhab, tapi kita tidak mahu terikat dengan total sampaikan tahap yang sudah mudarat pun tak boleh saya mazhab Syafi'i. Tak boleh saya mazhab Syafi'i. Berat. Tadilah pergi Mekah, antara contohnya pergi Mekah tu lah. Nah, orang kata turunlah jemaah subuh di Masjidil Haram tu. Tak boleh. Apa? Imam Masjidil Haram mazhab Hambali. Okeylah disebut Hambali, kalau disebut Wahabi. Alah, balik awal belakang. Rugi saja-saja bayar 10,000, 7-8,000, 10,000 di Mekah. Duduk seminggu 10 hari di sana, tak turun jemaah subuh di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebab apa? Tu imam tak baca kunut. Waliyadzubillah. Ini kejahilan yang sangat jahil lah. Dah duduk sana, dah pergilah apa masalah. Solat 100,000 rakaat, 10,000 rakaat tu. Fadilatnya tahu. Mana nak dapat di masjid kampung kita, Masjid Nurul Nurul Jannah. Cahaya Iman tu mana nak dapat kalau begitu? Allah. Tu balik Malaysia, bacalah kunutnya pulaknya. Jadi kita nak bagi faham yang tu lah. Maksudnya tidak terikat secara kejap, secara mutlak. Itu saja. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Perselisihan tersebut bukan hanya berlaku tadi dalam perkara ini. Saya, yakni Dr. Umar ni, selalu mentarjih. Tarjih ni daripada perkataan rajah, rajih yakni menguatkan, yakni memutuskan, ya. Rajih macam memutuskan lah, qat'i. Selagi kalau perkataan qat'i. Qat'i itu putus. Rajih ni memperkuatkan. Pandangan yang rajih dalam banyak pandangan tu, yang ni yang paling rajih sekali. Ini biasa kita kenal lah kalau Ustaz selama bahagian hukum ni, inilah pandangan yang paling arjah. Ustaz Zulkhairi kat istilah ni macam-macam lah. Kalau mazhab Syafi'i paling banyak istilah. Pandangan yang paling azhar, pandangan yang paling afdal. Dia ada macam-macam istilah. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia ni? Dalam perkara ini, saya selalu mentarjih pandangan para pakar hadis terdahulu. Tengok saya kata tadi macam mana. Dr. Umar punya method, dia punya mazhab dia adalah bila berlaku pertembungan lagu ni, biasanya ya, Dr. Umar kata, saya akan mentarjih, yakni saya akan memperkuatkan, saya akan pilih, saya akan cenderung pandangan para pakar hadis, yakni muhaddithin terdahulu. Dia panggil apa? Nuqat al-mutaqaddimin. Nuqat tu kritik. Nuqat pengkritik. An-naqdu kritikan. An-naqdul hadis, kritikan hadis. Jadi nuqat al-mutaqaddimin, para pengkritik hadis, yakni ulama pakar kritik hadis zaman awal. Kerana ketinggian ilmu mereka, kerana Dr. Umar pegang, ulama zaman awal
pasti lebih memahami hadis Nabi berbanding yang kemudian. Itu metod dia. Walau setinggi mana keilmuan ahli hadis moden, mereka tidak dapat mencapai hafalan dan kepakaran ahli hadis yang terdahulu. Apa maksud ahli hadis, Kak Lina? Kalau boleh share dengan kawan-kawan. Bila sebut al-hafiz, apa dia punya kefahaman umumnya? Menghafal lebih berapa ribu hadis? Kak Lina ingat ke? 100,000 hadis sanad dan matan. 100,000 hadis sanad dan matan. Sebab tu namanya kita akan jumpa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Az-Zahabi, Al-Hafiz apa dia lagi? Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Hafiz. Orang kita Malaysia hafal 30 juzuk, Al-Hafiz di belakang. Orang Arab tak letak Al-Hafiz di belakang ya, sebab hafal Quran tu agak biasa bagi mereka yang dalam bidang pengajian Islam. Ada bunyi pelik ke tak? Okey, Ya. Okey je, tak ada apa bunyi. Tak dengar apa pun. Ada ni, ada hamba Allah Tak yang ni macam-macam. Ada dengan hantu pula. dah anak tu tidur ni, dia tak gerak. Baik, kita pergi lagi sikit. Boleh lagi tu? Ni dah level master PhD dah ni. Boleh lagi Ustaz, boleh kan? Boleh lagi Baik. Terus. Selain itu, perbezaan pendapat turut berlaku dalam mentafsirkan kandungan hadis. Jadi ingat ya, Ustaz Zulkhairi itu mengajar ni hadis ada dua komponen. Pertama matan, kedua sanad. Apa dia matan? Teks hadis tu. Innamal a'malu binniyat, itu teks hadis. Sanad, the chain of narrator, rantaian perawi, nama orang. An daripada simpulan daripada Imam Bukhari itu, Imam Bukhari ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru sampailah para sahabat, sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Isnadul hadis. The chain of narrator. Macam kita lah kalau berita sampai kan. Apa ceritanya? Siapa kena COVID positif dapat RM1,000. Oi, bukan main. Jadi semua orang berlomba-lomba nak jadi positif. Contoh, kita pun tanya, ya ke dalam grup WhatsApp? Ya ke? Iya. Ni penyampai berita dalam grup ni. Awak terima daripada siapa ni berita ni? Bising lah ni. Awak terima daripada siapa ni berita ni? Maka sahabat kita perawi dalam grup surah grup masjid kita kata, ya saya dengar daripada Tok Imam. Daripada Tok Imam. Tok Imam pula ambil daripada siapa? Tok Bilal. Tok Bilal ni ambil daripada siapa? Daripada si Fulan. Oh, si Fulan tu dengar boleh, percaya jangan, suka bergurau. Nampak? Tok Imam okey, siqah. Tok Bilal pun okey, siqah. Tapi Tok Syiah ni, Noja ni, jenis orang suka bergurau. Dia bukan suka menipu ke, berdusta ke, bukan. Dia jenis suka bergurau. Tapi sifat suka bergurau dia itu telah menyebabkan nilai maklumat tadi 50-50 dah. Dia ni kena sahihkan balik ni, kena buat apa nama penilaian balik ni. Begitulah lebih kurang nak bagi faham. Baik. Seterusnya katanya lagi apa dia? Diskusi dalam perkara ini melibatkan para ulama daripada kalangan ahli fiqh dan ahli kalam. Ahli fiqh jelaslah aliran paling besar fiqh ni 4 lah yang paling besar. Adakah 4 ini sahaja? Tak. Sebenarnya fiqh dalam Islam ni mazhab fiqh beratus tuan-tuan ya. Puluh ratus. Tapi kenapa hanya 4 saja yang kekal sampai hari ini, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kenapa?
Kerana pertama, imam-imam itu sendiri menulis. Yang kedua, anak-anak murid mereka menulis dan mengembangkan ijtihad dan pemikiran-pemikiran mereka. Sebab tu penting menulis ni. Sebab tu saya dengan Ustaz Zulkhairi apa semua, antara benda yang kita bincang sungguh-sungguh adalah kita kena menulis. Kalau tak menulis, kita tak tinggal lah khazanah ataupun maksudnya harta lah, harta dah arti kata al-ilmu yang tafa'u bih tu, ilmu yang bermanfaat ya. Idza matal ibni Adam inqata amaluhu illa min thalas tu. Bila mati seorang anak Adam, tiga perkara. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, apa dia? Waladus salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmu bermanfaat tu selain daripada perkongsian, sharing macam ni apa semua, tu jadi tukang baca buku kat orang ni. Kemudiannya adalah menulis buku tu sendiri dah seumpamanya. Baik. Jadi yang dok kata fiqh empat yang paling besar yang kekal sampai hari ini sebab yang pertama imam itu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man itu, dan kemudian Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ni semua guru anak murid belakang ni, mereka menulis dan anak-anak murid mereka menulis, mengembangkan ilmu mereka, dan anak murid kepada anak murid mereka menulis lagi mengembangkan hingga sampailah ke zaman kita ini. Jadi pentingnya menulis. Pentingnya menulis. Baik. Kalau ikut mazhab fiqh ni ada mazhab Daud Zahiri nama dia. Ada lagi mazhab Sufyan Uyainah. Sufyanain dia panggil, Sufyanain, iaitu dua Sufyan, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ada lagi macam-macam. Siapa kita tak ingat. Dia ada subjek dia panggil tarikh at-tasyri', tarikh at-tasyri', tarikh pensyariatan. Dalam tu akan belajarlah macam mana perkembangan syariat, hukum fiqh, perkembangan apa semua mazhab-mazhab dan seumpamanya itu. Baik. Kalau di Malaysia ni antara yang menulis sejarah perkembangan mazhab ni Dr. Abdul Rahman Abdullah dalam bahasa Melayu. Pencing dah dia masih hidup, antara tokoh idola saya lah tu, penulis akademik, pakar sejarah pemikiran Islam di alam Melayu kita ni ataupun di Malaysia ni, pensyarah bekas pensyarah USM dulu. Baik, katanya lagi apa dia? Diskusi dalam perkara ini melibatkan perkara para ulama dari kalangan ahli fiqh. Ahli fiqh ni kadang-kadang mereka ada kefahaman tersendiri terhadap hadis. Ahli kalam ni ahli teologi, ahli mazhab akidah, salah satu mazhab akidah dalam Islam. Ahli kalam ni biasa disabitkan ataupun dikaitkan dengan aliran Asy'ariyah sifat 20 tu dengan aliran Al-Maturidiyah. Mereka semua ni secara umum adalah ahli sunnati wal jamaah. Janganlah kita mengeluarkan mereka ni daripada ahli sunnah wal jamaah. Tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Itu yang disebutkan oleh antaranya Al-Qahir Al-Baghdadi, Imam Abu Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, tentang aliran-aliran pemikiran Islam. Ada berapa? 10, ada 7, 9 aliran yang dikira sebagai ahli sunnah wal jamaah. Cuma adalah beza sikit sebanyak dengan yang lain. Mazhab nama dah mazhab. Sebagaimana fiqh ada mazhab, maka dalam akidah pun ada mazhab. Yang menjadi cuma di Malaysia ni, dengar betul-betul. Di alam Nusantara kita ni, meskipun dikatakan aliran arus perdana adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah sifat 20, tapi rupa-rupanya yang dikatakan sifat 20 akidah Asy'ariyah yang ada di alam Melayu ini adalah yang sudah sedikit ada pengaruh yang dinamakan batiniyah. Antara lain sebab mereka memasukkan perbincangan dalam akidah ni juga ilmu ataupun konsep yang masyhur di kalangan ramailah tokoh-tokoh kita ni. Antara lain dia panggil doktrin Nur Muhammad.
antara lain tentang martabat 7, antara lain tentang wahdatul wujud. Ini semua teori-teori, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah dan dibuktikan diambil daripada luar daripada wahyu. Dia berasal daripada falsafah yang datang daripada Neoplatonism, iaitu sebelum Islam hari lagi. Ini panjang cerita pula ni. Dia bidang akidah pula. Kalau nak faham yang ni, paling minimum lah kena tengok forum 2 jam antara Dr. Rozaimi dan juga guru kami yang mulia itu, Dr. Rozaimi, dan juga Ustaz Nodros, sahabat dan guru kami juga, Ustaz Nodros, hafizahumullah ta'ala. 2 jam lebih, puas hati. Kalau dengar sambil bawa kereta, tak sedar siapa. Sama lama dengan tengok cerita Hindustan saja. Tapi luar biasa ilmu kedua-dua orang ini. Yang bangun itu ke? Ada bau-bau. Ya, di Perlis. Oh. Ya. Dengar dah tu, Bagi link lah Kak. Bagi link lah. Sementara nak tidur terdodoi lah nanti. Dua tak jadi apa. Kena dengar ambil bawa Dengar Ustaz, tapi dengar sambil-sambil. kereta. Tak fokus sangat lah. Tapi dulu Kak Lina Okey, baik. Itu maksudnya ya. Maksudnya dalam yang paling tidak kita kena faham. Ustaz, Dalam macam mana dia boleh masuk ke dalam ajaran Asy'ariyah Maturidiyah tu? Panjang cerita tu Kak Lina. Okey, panjang. Tu 2 jam tu ya? Saya nak faham benda tu pun ambil 10 tahun lebih. Allah. Sebab apa? Sebab satu soalan ya. Saya tulis buku Israiliyat Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah dan Khurafat Tahyul dan Mistik tu antara lain nak cari jawapan benda tu lah. Saya pelik. Kenapa bila saya mengaji diploma Usuluddin di UM ya. Yang ni saya guru dengan Profesor Madya Dr. Fauzi Draman masa tu, dan juga dalam usul tafsir saya belajar dengan Dr. Mustafa Abdullah Permadia. Masih jadi jiran saya sekarang. Semalam pun jumpa dia ya. Aliran lain-lain, tapi guru saya hormat dan saya kasihi lah, tak ada apa. Tapi aliran sikit beza lah. Itu saya kata berbeza tidak semestinya bergaduh ya. Tapi nak katanya masa tu kami didedahkan dengan hadis palsu ni banyak dalam kitab-kitab Jawi. Dan saya pun bila dia sebut gitu, saya pun baca lah, saya cari bahan, baca jurnal, TC apa semua gitu begini. Jadi ada benda yang tidak terjawab. Apa dia soalannya? Kenapa di alam Melayu kita ni tak banyak kitab-kitab yang ulama tulis dalam bidang ilmu hadis dan ilmu tafsir? Ilmu hadis dan ilmu tafsir. Kenapa? Sedangkan dalam bidang akidah sifat 20 banyak, dalam tasawuf banyak, dalam fiqh mazhab Syafi'i banyak. Tapi dalam hadis terjemahan Sahih Bukhari baru siap, yang saya bersama Mufti Wilayah Menteri Agama ni baru siap dalam bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Indonesia lama dah. Jadi peliklah ulama-ulama Melayu kita 1000 lebih tahun ni buat apa? Maksudnya itu persoalan dalam jiwa saya lah kan. Takkan mereka tak fikir nak terjemah hadis? Terjemah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak terdetik nak terjemah tafsir Ibn Kathir. Tidak ada tuan-tuan. Tapi ada tafsir Quran ada satu saja, Terjumanul Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf Singkil abad ke-17 18 gitu. Itu je lengkap 30 juz. Yang lain-lain saya yakin ada, cuma tak sampai pada kita ataupun hilanglah. Dia tulis dalam manuskrip ya. Kak Lina tanya soalan hot ni, masalah ni. Payah nak berhenti. Nah, jadi persoalan itu menyebabkan saya jadi, sebab bila mereka dalam bidang hadis ni, mereka takhrij hadis, mereka semak hadis, mereka kata hadis ni sahih, hadis ni maudhu', hadis ni begini, hadis ni begini. Tapi mereka tak cerita bagaimanakah, kenapakah hadis-hadis sahih tak sampai ni, tidak diterjemah ilmu hadis apa semua ni. Dan mereka tak cerita kenapa banyak hadis palsu di alam Melayu, bagaimana dia sampai, bagaimana dia establish, kemudian berkembang, kemudian jadi satu yang sangat lagi sinonim dan kita kata duduk dalam kepala otak orang Melayu sampai tak nak buang sampai hari ini. Macam mana dia berlaku? Itu satu proses sosial yang sangat panjang. Sehinggalah saya mendapat jawapan-jawapan secara berperingkat. Nah, saya tulis dalam Israiliyat Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu. Baca dah buku itu. Dan setakat ini mereka
yang baca buku tu termasuklah golongan akademik, guru-guru saya sendiri, pensyarah-pensyarah, ada yang kata okey, ringan. Macam sesuai lah saya tulis untuk orang awam. Tapi ada yang kata, ilmiah sangat ni Syekh. Entah macam buat PhD dah ni, dia kata. Pula. Jadi bila ada yang kata begitu, pada saya, objektif saya tercapai. Orang yang ilmiah nampak ilmiah, orang yang nampak santai, rasa santai. Okeylah. Jangan dia tak baca langsung, sudahlah. Itu dah. Sebab bukanlah saya nak merendah-rendahkan ataupun nak kata apa yang Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin buat tu tak bagus, ustaz-ustaz kita hadis lain buat tak bagus, tapi mereka seakan tinggal satu ruang, gap. Dalam akademik ni kita panggil gap, iaitu mereka tak jelaskan bagaimanakah hadis palsu itu sampai ke alam Melayu, berkembang, kemudian diterima, kemudian disukai, diangkat-angkat, disebar. Dia tak cerita. Dia just kata dalam kitab ni hadis ni tak sahih. Dalam kitab ni, menurut pandangan ulama ni, hadis ni palsu. Itu bidang mereka. Jadi saya pun fikir, saya nak jadi macam mereka, tak mampulah. Jadi orang dengan fasih bahasa Arabnya, mengaji luar negara, apa semua gitu-gini kan. Jadi kita pun, ada ruang mereka tinggal sikit. Gap yang mereka tinggal. Saya pun masuk situ. Sebab itulah saya, bila sambung master dan PhD saya ambil bidang pengajian Melayu. Sebab nak faham cara orang Melayu berfikir tentang agama mereka ni. Apa yang pelik sangat jumpalah jawapan sikit sebanyak. Alhamdulillah, dengan jumpanya Ustaz Nodros, dengan jumpanya Dr. Rozaimi, dengan kita baca banyak tulisan-tulisan ikan Dr. Mazhar dulu, walaupun pada peringkat awal sangat anti lah pada Dr. Mazhar anti betul saya. Dan kemudian kita jumpa pula Maulana Muhammad Asri Yusof. Dan kemudian kita jumpa pula saya bersama Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah. Dan ramai lagi yang kita kata mutawassit, yakni yang wasatiyah, yang tidak mudah mengkafirkan, menyesatkan orang, tapi berhujjah sungguh-sungguh berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan panduan, dan dengan akhlak yang insya-Allah bolehlah yang lebih kurang tu macam mana muka manusia juga adalah sikit sebanyak tu. Tapi ilmu, cara mereka ajar kita mengambil ilmu dah berdalil, tak boleh nafi tuan-tuan. Dan saya dari awal saya tak attach mana-mana aliran NGO dan mana-mana aliran pemikiran secara khusus. Itu menyebabkan saya agak bebas. Kalau saya attach dengan NGO, parti ataupun aliran pemikiran mana-mana, ternyata nanti pandangan-pandangan dan sikap saya terpaksa memihak. Tapi bila kita tidak, dari awal lagi kita latih diri tak terlibat secara mendalam, walaupun kita kawan semua, maka alhamdulillah kita mendapat kelapangan dada kelapangan dada dalam menilai yang mana yang terbaik untuk kita terima dan share pula balik pada orang dan seumpamanya. Baik, akhir sekali. Pukul 10 dah kita ni. Sikit lagi Akhir sekali dia kata apa ni? Kak Lina, jangan tanya soalan Kak Lina. Itu kena buat kelas lain. Baik, akhir sekali dia kata sebagaimana perbincangan tentang status hadis, kepelbagaian turut terlibat dalam diskusi tentang interpretasi ini tafsiran kandungan hadis, fenomena ini akan membuka minda dan meluaskan pandangan. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita belajar banyak aliran, banyak guru ni, insya-Allah kita tak akan jadi antara yang paling ketara saya nampak kita tak akan mudah nak sesat dan kafirkan orang. Itu pasti. Tapi kalau kita jumpa orang ni, dia ni dulu kini selamanya guru dia seorang saja. Biasanya dalam aliran apa orang macam? Biasanya dalam tarikat sufi. Sebab dia bai'ah dengan seorang guru dan dia tak boleh keluar daripada bai'ah dia. Jadi segala-galanya tok syekh dia. Tapi kalau dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis, dalam bidang akidah, dalam bidang usul fiqh, biasanya guru memang ramah. Hatta Imam Bukhari pun 1000 lebih orang guru tuan-tuan. Cuba kita kira guru kita daripada tadika sampai sekarang berapa orang? Kira lah 1, 2, 3. Ada berapa orang? Ya, begitu katanya.
Baik, kita masuk sikit alang-alang ni sebagai teaser untuk sebelum bulan depan, minggu depan punya kelas. Kritik hadis. Antara istilah yang orang Melayu agak rasa apa nama? Agak rasa terbeban lah. Sebab saya faham anak-anak muda ataupun generasi muda lah, saya pengaji muda dulu, kita ni menganggap bila kritik mesti bersikap kurang ajar. Jadi mengkritik tu seolah-olah mesti bergaduh, mesti guna perkataan kasar, mesti bersikap macam kalau nak cakap pun aku tak nak, aku nak aku engkau. Dia tak faham bila kritik ni satu benda yang mulia sebenarnya. Kritik ni satu penghormatan. Contohnya apa dia? Saya tulis buku, tiba-tiba Ustaz Zulkhairi kritik buku saya. Wow, saya berbunga-bunga tuan-tuan. Ustaz Zul ni lebih alim, lebih tua pada saya, lebih alim, guru saya lagi, saya hormat dia. Dia kritik buku saya. Oi, gembira saya. Tapi dia kritik lah, dia kritik ilmiah, bukannya kutuk. Tapi orang Melayu ni kita tahu dia bila kritik tu maksudnya mengata. Maksudnya apa nama? Itulah. Jadi budaya kritik ni tak hidup. Mudah terasa. Nanti dah terasa hati, tak ada apa. Bila dah terasa hati, katalah Gajah Rimau, bawa lah dalih 14 bakul pun, tak adalah. Dia terasa hati. Kan? Tapi kalau dia suka, bawa lah cerita Iron Man mana, Ant-Man ke, Spider-Man ke apa semua. Inilah, inilah ilmu yang kita cari selama ni. Nah, ilmu integrasi antara Marvels dan juga apa nama Warner Bros apa benda. Macam-macam lah. Baik, mukadimah kepada kritik hadis. Jadi bila sebut kata kritik dalam ilmu ni sebenarnya satu budaya yang kita katakan sebenarnya sangat positif. Antara sebab golongan sufi tarikat dijadi macam tu sebab tidak ada inner kritik. Boleh cari Syekh Hamzah Yusuf punya ulasan. Nanti saya share dengan Kak Syida ke Kak Liza ke, boleh share dalam grup nanti. Syekh Hamzah Yusuf ni seorang ulama alim kabir yakni daripada USA. Memang mak saleh asal. Dia masuk Islam umur 20, belajar di Mauritania untuk pada pasir. Dia belajar alim, siapa alim sungguh lah. Dia balik, dia buka pondok dia di USA hari ni, namanya apa dia? Apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Allah nama apa dia punya college tu? College tak ingat dah. Jadi dia melahir ada orang Malaysia pergi belajar kat dia. Alim kabir yani. Azhar pun iktiraf, apa nama dunia Arab pun iktiraf dia. Mak Saleh tu Syekh Hamzah Yusuf Hansen, bukan handsome, Hansen. Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Datang Malaysia ada beberapa kali dan dia ni tidak cenderung pada ahlul hadis lah. Dia lebih kepada sufi dan lebih kepada mazhabnya Maliki. Tapi dia punya alim tu, Mak Saleh ni, sebab tu Mak Saleh ni luar biasa ya. Walaupun dia ada kecenderungan dia, tapi dia adil. Dia baca semua benda. Dia bukan kata setakat tok guru dia kata, okey dah khalas, dah. Bila tok guru dia kata tu, dia nak sahkan apa yang tok guru dia kata, dia pergi cari sendiri baca. Contohnya bila guru-guru dia yang sufi ni memang kritik sungguh-sungguh Ibn Taymiyah. Maka Syekh Hamzah Yusuf ni dia kata okeylah yang tok guru saya kata itu pandangan dia. Jadi saya ni tak puas hati, saya pergi baca sendiri pula. Jadi dia baca sendiri buku Ibn Taymiyah, jadi dia kakinya dia kata dia kat tangan memang ada 2-3 benda yang kita tak boleh terima, pandangan dia agak keras, sekian, tapi yang lain-lain ilmu Ibn Taymiyah subhanallah tak boleh dinafikan. Dia puji. Boleh cari ada dia punya YouTube. Jadi Syekh Hamzah Yusuf ni yang dianggap sebagai antara tokoh yang cenderung pada sufi apa semua ni telah buat satu kritikan. Dia kata sufi hari ini jadi mengarut antara lain tidak ada inner kritik dia kata. Dia kata tidak ada kritikan daripada dalaman sesama sufi itu sendiri. Hanyut begitu. Jadi hanyut tu jadi huha-huha belaka tu. Jadi pelik-pelik. Nama dia apa ni, Zaituna College, betul ya? Naam, yani betul Zaituna College. Google dah.
Tengok kat Wikipedia. Ya. Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Luar biasa tu, Masya Allah. Siapa yang boleh bahasa Inggeris dengan baik, boleh dengar kuliah-kuliah dia. Pasal dia ni memang Imam Ghazali lah. Antara yang dia dah bawa sangat, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala punya apa nama, kitab As-Sunnah. Baik, lagi sikit Topik utama buku ini berkaitan dengan sebuah cabang ilmu hadis yang dikenali sebagai ilmu kritik hadis ataupun naqdul hadis. Naqad. Secara bahasa, kritik iaitu naqad bermakna menzahirkan dan menampakkan sesuatu. Kalimah ini pada asalnya digunakan untuk merujuk kepada kerja-kerja profesional yang dilakukan pakar mata wang dalam memastikan ketulinan dan kualiti wang dinar dan dirham. Nampak? Bila sebut kata tulin tak tulin, asli tak asli ni, antara palsu tak palsu, ia akan berkaitan dengan duit selalu, pitis. Sebab itulah saya sebut dalam kuliah tadi maghrib. Kalau ada ustaz-ustaz yang lebih kurang lah, bila kita bincang sahih tak sahih hadis ni, dia pandang lekeh. Ada ramai lagi ustaz lagu ni. Maksudnya mereka bersikap, kenapa nak ambil tahu sahih tak sahih ni? Dah ada dalam kitab tu sahih belaka lah. Takkan ulama dulu jahil belaka. Nampak cakap. Saya kata kalau ada yang ceramah lagu tu, lepas ni test dia. Lagu mana? Dia nak balik tu holos siapa masuk duit palsu, duit Saidina. Dia punya ujrah tu, masuk duit Saidina. Ataupun masuk daun kayu, daun pokok ke. Duit palsu lah. Dia balik tu tengok respon dia macam mana. Tengok mari bulan depan, dia tanya, Ji, yang bulan lepas tu, tersalah ke lagu mana? Dah betul Ustaz. Macam mana betul? Duit saya dia dah. Dah Ustaz kata hadis palsu, hadis sahih. Tak ada masalah apa. Jadi duit palsu, duit sahih apa? Duit juga. Kacau. Sebab hadis palsu dinamakan hadis juga sebab untuk membezakan dia tu palsu ke tidak lah. Sebagaimana duit palsu orang tak panggil lah daun palsu sebagai tawan kepada duit ori. Allah, istilahat saja benda tu. Tapi hakikat tu. Baik. Okey, penutupnya pada hari ini, kalimah ini iaitu naqad itu, kritik tadi, pada asalnya digunakan untuk merujuk kepada kerja-kerja profesional yang dilakukan pakar mata wang dalam memastikan ketulinan dan kualiti wang dinar dan dirham. Zaman tu, tengok nota kaki bawah tu. Kalimah ini kemudian turut digunakan dalam ilmu hadis dalam menilai ketulinan dan kualiti hadis. Allahu Akbar. Jadi kerja yang sangat teliti, rumit, halus, khusus. Ya memang betul lah kita pun terjawab. Kenapa di alam Melayu ni tidak ada ramai ulama memang khusus dalam bidang hadis. Tak ramai. Ada yang tulis kitab hadis. Tapi zaman moden, zaman 1900 ke atas. Macamnya antara yang hebatnya Syekh Abdul Rauf, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah. Atau adalah beberapa ulama yang tulis 40 hadis. Kecil-kecil, ringkas-ringkas lah. Tapi ilmu mustalahul hadis, mustalah hadis, kitab-kitab tentang perawi hadis apa, tak ada. Maksudnya, sebab tu bidang hadis ni sangat terasing. Kita dengar tentang bidang ilmu hadis ni, seingat saya 10, 15, 20 tahun ni baru. Kalau saya nak spesifikkan lagi, sebagai orang awam ataupun relatif muda, saya tak sampai 40 lagi umur ni, bila? Sewaktu Perlis melantik mufti termuda di Malaysia. Tahun 2016. 2006. Ataupun 2004 gitu. Waktu mufti ketika itu berumur 36 tahun. Selepas dia berjaya berdebat dengan Astora Jabat dan beberapa lagi orang tokoh berkaitan dengan aliran pemikiran dalam hadis apa semua ni lah. Ketika tu
Barulah kita macam baru-baru dengar. Oh, ada ilmu hadir tapi masa tu NT lagi ya. Kita pun sekolah lagi masa tu. Tengah-tengah universiti apa. NT sungguh-sungguh lah masa tu ya. Okey, baik, kita berhenti situ. 10:15 saya nak tengok cek sebentar. Kalau ada apa-apa di sana yang menarik. Cik Siti Burning ada ke? question. Pada-pada? Burning question pasal hadis Ahad tu. Mana? Adik Ahad? Hadis Ahad, kenapa Tadi. dia macam mana dia boleh sampai kat kita, Ustaz? Kalau dia tak mutawatir, maksudnya tak ada perawi rantaian perawi yang panjang kan? Tapi macam mana dia boleh sampai kat kita? Siapa yang, adakah sebab dia ditulis so that dia sampai kat kita? Baik, adik Ahad ni secara umum ya. Adik Ahad ni bermaksud hadis yang tak mencapai syarat hadis mutawatir. Yang ni di peringkat sahabat tu tak ramai orang dengar lah. Dan biasanya hadis tu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maksudnya seakan-akan bersendirian dengan Rasulullah. Antaranya daripada Aisyah, daripada Anas bin Malik dan seumpamanya. Namun kena ingat salah satu kriteria para sahabat Nabi ni adalah mereka tidak mungkin berdusta. Mereka tak tahu dusta tu apa. Ni satu kata yang masyhur ya. Bila sebut kata sahabat, maka tak mungkin riwayat mereka dusta. Tapi ni ada isu sikit kita dengan Asy'ariyah, tapi itu pun tidaklah besar perbezaannya. Asy'ariyah dikatakan menolak hadis ahad dalam akidah. Dalam akidah itulah menjadi titik perbezaan sedikit kita dengan Asy'ariyah tu. Ulama hadis pula, majoriti ulama salafiyah, mereka berpegang bahawa hadis tu ahad ke, mutawatir ke, bila mana yang riwayat tu sahabat, maka kita akan terima total. Jadi, bukanlah bermaksud bila hadis ahad tu tidak ada periwayatannya. Cuma di peringkat awal tu dia tidak mencapai tahap mutawatir. Itu sahaja. Tapi kemudian bawah-bawah tu sudah ramailah yang meriwayatkannya. Cumanya memang ada perbincangan yang panjang dalam masalah hadis ahad. Tapi dia tetap macam direkodkan. Cuma yang paling juga. kritikal hadis ahad dalam bidang akidah. Ya, kemudian dia akan disampaikan. Cuma jalur dia tu tadilah dia tak banyak. Dia perawi je yang tak ada, tapi dia perawi ada Kak Lina, cuma dia jalannya tak banyak lah. Okey. Jalannya tak banyak. Maksudnya lagi apa nama, tetapi sebab yang riwayat tu siapa? Aisyah. Anas bin Malik ni semua takkanlah nak diragui dia punya riwayat. Okey. Secara umum gitu. Cuma yang jadi isu besar perbahasan panjang di kalangan ulama ni hadis ahad dalam masalah akidah. Contohnya cerita hadis riwayat Muslim tentang wanita yang bertanya Rasulullah, "Aina Allah?" Allah di mana? Atau Allah fi sama. Itulah yang disebabkan hadis itu statusnya ahad, dan hadis itu hadis tentang Allah, perbahasan tentang sifat, maka dia jadi rundang panjang cerita. Kita pun bukan level kita lah nak bincang. Bukan level saya, bukan kita, level saya. Itu. Ustaz tu Cik Siti tanya tu, maksudnya hadis ahad ni tetap tertakluk pada hukum sahih, dhaif dan maudhu. Bukannya bila ahad maka lemah dan palsu. Hadis ahad itu terdapat pada hukum sahih, dhaif, maudhu, bukan bila ahad maka lemah palsu. Ya, betul. Tidak semua hadis ahad pada asasnya kalau sanadnya dibuktikan, apatah lagi hadis ahad yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim. Takkanlah hadis ahad yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tiba-tiba jadi tak sahih. Maksudnya dia sudah melepasi piawaian di kalangan para pakar hadis mutaqaddimin. Para hadis tingkat awal tu. Dia tidak automatically tidak ya. Tidak bila ahad automatically ni hadis dhaif palsu, tidak. Sebab ia telah melewati dan melalui proses yang ketat yang para mutaqaddimin analisis Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Baik. Itu responnya, tidak mungkin dusta ataupun tidak dusta. Maksudnya hadis ahad ini tetap tertakluk pada hukum sahih, dhaif, maudhu. Bukannya bila ahad maka lemah palsu. Ya betul. Setuju. Itu penyata, kita setujulah. Betul. Cuma ia sangat teknikal tu sebenarnya. Boleh lagi nanti.
Antara kalimatan yang agung lawan Syiah Minhajus Sunnah, betul. Kajian sudah ada ni dikeluarkan. Yang lawan Syiah jawab sahih juga betul. Bahkan kalau ikut pensyarah di UIA sekarang yang saya lazimi setiap hari, ya, Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Azam, yang penulis buku Ajaran Sesat, dia kata sebenarnya pembahagian akidah 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah popularkan balik, sebenarnya bukan untuk diajarkan sebagai silibus akidah, tapi untuk menjawab Trinity itulah. Itu pun satu fakta yang menarik yang saya first time dengar daripada dia. Dia kata, bila perhati balik, bila Ibn Taimiyah popularkan pendekatan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, adalah tidak lain untuk mengkritik pembahagian akidah 3 ataupun Trinity oleh salasah itulah, oleh Kristian itu sendiri. Tapi golongan yang benci Ibn Taimiyah kata, tengok Ibn Taimiyah buat akidah macam orang Kristian. Golongan yang pro pula angkat inilah akidah, padahal ia metod, ia adalah pendekatan. Sebagaimana sifat 20 adalah pendekatan, metod, kaedah, begitulah juga akidah 3 adalah pembahagian taksim, metod, kaedah dan qawaid. Dan juga sebelum Ibn Taimiyah dah ramai dah ulama zaman awal, beberapa ulama zaman awal dah buat taksim ataupun pembahagian tersebut, bukan benda baru lah. Jadi pada saya, kalau kita terdedah pada kedua-dua disiplin, insya-Allah kita tak akan mudah kata sifat 20 ni kafir sesat. Siapa yang belajar akidah 3 ni mujassimah musyabbihah kafir sesat juga. Itulah lebih kurang. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Baik, dah dekat 10.30 ni, boleh ataupun all of you want some more ataupun kita berhenti di sini, kita reserve untuk minggu depan pula insya-Allah. Boleh ya? Cik Siti akhirnya kembali ya. Dia ada ni mesti Nusantara tu saya. Ada tu dah cakap Ustaz tadi, Cik Siti ada tu. To speaking Ustaz. Asy'ariyah ahli sunnah ke tidak? Pada saya, menurut saya pegang ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dibuat oleh Abu Qahir al-Baghdadi, juga ulama-ulama masa dunia, Syekh Dr. Yusuf Qardawi, majoriti lah, termasuklah ulama-ulama Saudi pun ramai yang berpegang bahawa Asy'ariyah adalah ahli sunnati wal jamaah. Dan saya cenderung pada mazhab ataupun pemikiran yang dipopularkan oleh Maulana Muhammad Asri Yusof, iaitu perbezaan aliran salafiyah atau muhaddithin dengan Asy'ariyah adalah pada furu' akidah, bukan usul akidah. Usul akidah ni Allah Ahad. Bezakah kita dengan Asy'ariyah? Tak beza. Ahli hadis pun kata Ahad, Asy'ariyah pun kata Ahad. Apa nama lagi? Mu'tazilah pun kata Ahad sebenarnya. Cuma Ahad mereka tu tak bersih. Sebab mereka ada benda-benda yang mereka langgar. Macam Syiah. Ahad juga. Tapi dalam doa Ahad, kata Ali ni sama level dengan Allah. Itu dah syirik lah. Itu lawan kepada Tauhid adalah syirik pada Allah. Itu cerita panjang pula tu. Tapi pada hakikatnya, majoriti umat Islam berpegang, ulama-ulama Islam berpegang bahawa Asy'ariyah adalah ahli sunnati wal jamaah. Tapi macam salafiyah, mereka juga ada golongan ekstremis. Begitu juga Asy'ariyah ada ekstremisnya. Ini tak boleh nafi. Dan aliran ekstremis ini biasanya mudah menyesat dan mengkafirkan. Mudah menyesat dan mengkafirkan. Dan kita ni sebagai orang awam, kita tidak ke situ. Kita tidak ke situ ya. Kita tidak ke situ insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, boleh kita berhenti situ Kak Liza? Boleh Ustaz. Ustaz lah nak kerja esok kan, ramai yang nak kerja dah, nak masuk 11.30 dah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair. Kami pun dengar kebir-kebir juga lah mata ni pasal tak apa biasa kan. Macam rasa macam tapi sebab selalu dah dengar tu, lama-lama insya-Allah boleh dah faham lah insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Baik, terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima kasih Sama. semua. Jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Aja Syida. Terima kasih. Sama semua. Kak Ayah. Kak Terima Ayah kasih, soalan Lida. ni. Ah, Ayah ngantuk lah sikit. Tak tahu kenapa. Benar. Gila kata Perak. Perak boleh, Apa Kelantan yang- boleh. Kedah boleh, caranya. Ha? Hmm. Kedah boleh, Perak boleh tak? Ya. Kelantan boleh. Hmm. Alam. Ya, ya. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah ya. Ya. Saya maafkan dulu malam ni ya. Ya, Kak Ayah, kita mengodoh jom. ya. Tidak. Amal. jom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.